Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 2 Brilliant dan 2 Excellent. Okey, hari ni kita nak sambung pelajaran kita bagi topik Sains tahun 2. Okey, hari ni kita masuk topik yang kedua iaitu peraturan bilik sains. Okey, adakah kamu pernah pergi ke bilik sains ataupun belajar di bilik sains? Okey, mungkin selepas PKP ni kita akan berkesempatan ke bilik sains. Jadi mari kita belajar dulu peraturan-peraturan di bilik sains. Okey, baiklah. Okey, sebelum memulakan pelajaran, okey, saya nak berkongsi dengan kamu objektif pembelajaran bagi tajuk peraturan bilik sains. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan 11 peraturan bilik sains dengan betul dan menyatakan 2 sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi. Okey, bagi kriteria kerjayaan, okey, murid-murid boleh menyalin semula senarai peraturan bilik sains sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti sains. Okey. Dan juga murid-murid boleh menyatakan akibat yang berlaku jika tidak mematuhi peraturan bilik sains. Okey. Okey, mari kita lihat video ini terlebih dahulu. Okey, murid-murid, setelah awak lihat video tadi, apakah pengajaran yang kita dapati yang kita boleh perolehi melalui video tersebut? Ya, kita mestilah mematuhi peraturan bilik sains. Okey, tidak boleh bermain atau bergurau senda, okey, ataupun buat sesuatu yang tidak mengikut arahan guru. Okey. Jika tidak akan berlaku akibat yang tidak baik. Okey. Okey, bagi peraturan bilik sains, okey, ada 3, terbahagi kepada 3, iaitu peraturan bilik sains sebelum memulakan aktiviti sains, semasa melakukan aktiviti sains dan selepas melakukan aktiviti sains. Okey. Mari kita tengok peraturan yang kita perlu patuhi sebelum menjalankan aktiviti sains. Okey, sebelum kita melakukan sesuatu aktiviti, okey, pertama sekali setelah kamu masuk ke bilik sains, kamu mestilah membuka semua pintu dan tingkap, okey, untuk memastikan aliran cahaya dan udara yang baik. Okey. Jadi bila kita buat sesuatu aktiviti yang melibatkan pengeluaran asap ataupun sebagainya, okey, jadi asap tu boleh keluar melalui tingkap dengan baik, okey, dan kamu tidaklah menghidu bau asap yang
banyak di dalam bilik sains. Okey, yang kedua, kamu mestilah memakai kasut bertutup untuk mengelakkan kecederaan. Okey, yang seperti kamu tahu di bilik sains kita banyak peralatan yang diperbuat daripada kaca. Okey, jika terpecah tidaklah mencederakan kaki kamu. Okey, yang ketiga, tinggalkan beg di luar kelas. Bawa buku dan alat tulis sahaja. Okey, yang pertama di bilik sains, jika kamu meletakkan beg di bilik sains akan mengganggu aktiviti sains yang kamu akan jalankan. Okey, mengganggu laluan kamu nak berjalan. Okey, dan juga botol air pun tak perlu bawa ke dalam bilik sains, tinggalkan di luar. Okey, kerana kita tak tahu bahan-bahan yang kita gunakan untuk aktiviti sains tu boleh menyebabkan keracunan kepada minuman dan makanan kamu kalau kamu bawa ke bilik sains lah. Okey, itu tadi ialah peraturan yang perlu kamu patuhi sebelum menjalankan aktiviti sains. Okey, baik. Sekarang kita tengok peraturan yang mesti kamu patuhi semasa menjalankan aktiviti sains. Okey, pertama, kamu mestilah mengendalikan peralatan sains dengan cermat. Okey, cermat di sini maksudnya berhati-hati. Mestilah mengikut arahan guru. Okey, tunggu arahan guru sebelum melakukan sesuatu. Okey, pegang dengan cermat, supaya tidak berlaku peralatan sains pecah, bahan cecair tumpah. Okey, kita tengok seterusnya. Murid-murid mestilah mengendalikan peralatan sains dengan tertib. Tertib di sini maksudnya ikut urutan. Yang mana perlu kamu jalankan terlebih dahulu, di mana yang perkara yang perlu kamu jalankan kemudian. Mestilah mengikut tertib. Okey, seterusnya, maklumkan kepada guru jika ada murid yang cedera. Ini sangat penting ya. Walaupun mungkin kamu takut, sebab mungkin cikgu akan marah, kerana telah berlaku kemalangan di bilik sains. Contohnya ada peralatan yang pecah, tapi kamu mesti bagi tahu kepada guru kamu jika ada rakan-rakan kamu yang cedera supaya boleh mendapatkan rawatan dengan awal. Okey, seterusnya. Tolong maklumkan kepada guru jika ada alat dan radas rosak ataupun pecah. Okey, ini juga penting ya. Walaupun seperti yang saya cakap tadi, kamu mungkin takut cikgu marah. Okey, tapi ini mesti. Alat radas yang rosak atau pecah perlu diberitahu kepada guru. Supaya guru boleh ambil tindakan untuk bersihkan peralatan yang pecah. Dan cikgu perlu rekodkan barang-barang yang rosak dan pecah tu. Okey, kemudiannya akhir sekali, peraturan yang mesti kamu patuhi selepas menjalankan aktiviti sains. Selepas kamu dah selesai menjalankan aktiviti sains, kamu mestilah melakukan perkara-perkara ini. Yang pertama, buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah. Sisa pepejal ni barang-barang yang keras lah. Contohnya kertas, ataupun tisu, ataupun batu ke. Ini nama dia pepejal. Kalau pepejal yang keras tu kita buang di dalam bakul sampah. Yang kedua, buang sisa cecair ke dalam sinki. Bahan cecair contohnya air berwarna, minyak, susu, dan sebagainya buang di dalam sinki. Jangan buang di dalam bakul sampah. Yang ketiga, bersihkan semua radas, simpan di tempat asal. Barang-barang yang kamu dah guna mestilah bersihkan. Yang mana kamu perlu cuci dengan air dan sabun, kamu perlu cuci. Bersihkan, keringkan, kemudian barulah simpan di tempat asal. Akhir sekali, sebelum kamu keluar daripada bilik sains, pastikan suis kipas dan lampu bertutup. Adakah kamu telah faham? 11 peraturan di bilik sains yang saya maklumkan tadi.
Okey, bagus. Okey, mari kita bincang beberapa perkara. Okey, sekiranya ini terjadi di dalam kelas kamu atau terjadi kepada kamu di dalam bilik sains. Okey, apa terjadi jika kita membuang pepejal dan cecair di tempat yang salah? Contohnya kamu buang sisa pepejal di dalam sinki, apa akan terjadi? Ataupun kamu buang sisa cecair ke dalam bakul sampah, apa terjadi? Cuba kamu fikirkan. Inilah yang akan terjadi. Okey, bila kamu buang sisa cecair ke dalam bakul sampah, air itu akan mengalir keluar. Okey, dan menyebabkan lantai bilik sains basah. Okey, tak selesa untuk kamu berjalan. Dan juga, ini kalau kamu buang sisa pepejal di dalam sinki pula, apa akan terjadi? Sinki akan tersumbat. Okey, jadi sebab itulah sangat penting kamu mematuhi peraturan bilik sains. Okey. Okey. Mari kita bincangkan lagi. Apa yang berlaku jika kita tidak membersihkan peralatan sains dan menyimpan peralatan sains di tempat asal? Apa akan berlaku? Cuba kamu fikirkan. Kamu tak letak di tempat asal, kamu letak peralatan sains merata-rata tempat di atas meja, di atas kerusi, kamu biarkan saja. Apa akan terjadi? Mari kita lihat. Kita nak buat aktiviti sains. Okey. Misal katalah kamu nak buat aktiviti sains. Tiba-tiba kamu masuk bilik sains, kamu lihat ada peralatan bilik sains yang bersepah-sepah di dalam sinki. Okey. Lepas tu bercampur-campur di dalam laci, ada katak pembesar, ada magnet, ada gunting. Kan susah kita buat aktiviti sains, nak cari barang susah. Okey, bersepah-sepah. Okey, bahaya juga. Okey. Jadi sebab itulah saya kata tadi, okey, kita mestilah bersihkan dan simpan peralatan bilik sains tu di tempat asal. Okey, untuk memudahkan kita menjalankan aktiviti sains. Okey. Kalau bersepah-sepah, kita susah nak buat aktiviti sains. Okey. Mari kita bincang lagi. Apa yang perlu dilakukan jika apa yang kita perlu lakukan? Jangan beritahu cikgu, nanti kena marah. Aduh, sakitnya, darah masih banyak. Adakah ini perbuatan yang baik? Okey, maksudnya dia sembunyikan kawan dia ni, okey, kejadian dia sembunyikan kejadian kawan dia yang cedera ni daripada pengetahuan guru. Okey, kerana dia takut cikgu marah. Adakah tindakan ini adalah tindakan yang betul? Ya, tindakan ini tidak betul. Okey, dia perlulah beritahu kepada guru, okey, supaya guru dapat berikan rawatan yang sepatutnya. Okey. Kanang, kamu telah pecahkan bikar ini. Ya, apakah yang perlu saya lakukan sekarang? Apakah tindakan yang perlu Kanang lakukan? Cuba kamu fikirkan. Adakah Kanang perlu beritahu guru ataupun Kanang senyap sahaja, tidak memberitahu guru? Ya, Kanang perlu beritahu kepada guru, okey, supaya guru boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Okey, dia perlu bersihkan bersihkanlah kawasan yang berlaku pecah ni. Okey, dan juga guru sepatutnya perlu rekodkan barang-barang yang telah rosak ataupun pecah. Seterusnya kita lihat kepentingan peraturan bilik sains. Okey, kita sepatutnya memang perlu, sangat mesti mematuhi peraturan bilik sains supaya bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Okey, yang kedua untuk menjaga keselamatan murid
dan peralatan bilik sains. Okey, ingat ya, dua kepentingan ni supaya bilik sains bersih, kemas dan tersusun untuk menjaga keselamatan murid dan peralatan bilik sains. Okey. Remember safety first. Okay, so that's the end of our lesson. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama teacher hari ini untuk belajar tajuk peraturan bilik sains. Okay, kita jumpa lagi di lain masa. Bye.